Hak tu kita cakap pasal undang-undang hak dia duk janji buih mulut. Buih mulut-mulut janji. Saya ingat lagi hak pasal RU ni. Duk sewa charter bas pergi beragak di apa? Padang Merbuk. Tinggal sahabat saya ingat lagi. Sahabat saya Cikgu Fauzi. Naik bas kena serangan jantung meninggal di Kuantan. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bertemu lagi kita di channel Ambo, Jamil Hassan, dan hari ini istimewa Ambo mari ke Terengganu. Jadi kebetulan ada 3 negeri Datuk. Di Malaysia ni yang dikuasai oleh pentadbiran PAS. Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Jadi di Kelantan memang Ambo bawa naratif PAS pelawak. Dan Ambo kata PAS pelawak tu Ambo tidak kata saja-saja Datuk. Ambo sertakan bukti lah. Di antara Kelantan ni dia pelawak isu air. Dia pelawak isu janji berkenaan dengan nak bawa hudud dan juga RU355. Dan janji pelawaknya adalah dia kata akan terus memperjuangkan royalti Kelantan. Jadi Ambo dengan YB Raja Bahrain ni, Ambo kenal dia lama dah sebelum Parti Amanah ditubuhkan lagi. Kami sama-sama dalam perjuangan royalti. Jadi Ambo kira rasanya sangat tepat lah Ambo tanya dengan YB Raja Bahrain kerana dia adalah di antara pejuang awal royalti Terengganu. Dan ini alhamdulillah Terengganu selari dengan kerja persekutuan MB daripada PAS, dan hari ini di persekutuan adalah Perikatan Nasional PN. Jadi pertama isu royalti itu tidak bunyi dah. Jadi kita nak tanya Datuk, apa perkembangan isu royalti di Terengganu dan apa yang dia buat duit yang Tun Dr. Mahathir beri kepada MB Terengganu sebelum Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Admin kerana telah datang ke Kuala Terengganu dengan rakan-rakan daripada Kelantan. Memanglah ya, kita sangatlah berduka cita dan agak kecewalah ya dengan sikap PAS yang berjanji begitu tinggi pada rakyat tentang bagaimana ya royalti akan dimanfaatkan oleh mereka apabila mereka berkuasa di Terengganu khususnya. Dan sebenarnya royalti sejak Pakatan Harapan memerintah di pusat bukan hanya diberi tetapi diberi secara terus ya kepada kerajaan negeri, dan tidak ada apa halangan pun untuk mereka membelanja ikut cara dan ialah bahagian-bahagian mereka rasa diperlukan. Tetapi malangnya tidak ada perubahan yang nampak dicapai atau ditingkatkan di negeri Terengganu. Rakyat biasa masih juga macam dahulu, tidak terurus dan juga terbiar, dan nampak gayanya kerajaan PAS ni sentiasa tidak cukup dengan peruntukan. Tidak cukup. Sentiasa pergi ya, Menteri Besar sendiri pergi jumpa Tun Dr. Mahathir minta awalkan royalti, peruntukan sebagainya. Jadi kita rasa ada benda yang tak kena ya tentang apa yang telah dijanjikan pada rakyat sebelum pada mereka berkuasai bukan hanya Terengganu tetapi juga jadi sebahagian pada kerajaan di peringkat nasional, dan janji-janji ini tidak dapat dipenuhkan ya seperti sepatutnya. Dan kita nampak juga bukan hanya duit minyak ni tidak mencukupi, tetapi isu balak di negeri-negeri PAS ya pemerintah masih berterusan ya. Kedah, Terengganu dan juga Kelantan. Kelantan saya rasa lama dah dengar. Kedah baru ni meletup balik dan dibuka pun dibuka balik. Jadi kenapa duit royalti dah dapat diberi cara terus dan mereka masih memerlukan balak lagi? Isu peruntukan daripada balak masih diperlukan oleh mereka. Dan kita mesti ingat kedua-dua pendapatan daripada minyak dan balak ini adalah non-sustainable. Orang kata tak tahan jangka masa panjang lah. Bila kita pam minyak, lama-kelamaan kehabisan, dan balak pun begitu juga. Bukan hanya balak akan makin berkurangan, banyak masalah timbul pada petani, peladang, ialah orang asli dan alam sekitar menjadi orang kata victim lah atau mangsa pembalakan tidak terkawal.
Jadi inilah ya janji-janji yang PAS dulu kononnya dengan hasil minyak dapat mengatasi segala masalah kemiskinan di Terengganu, tetapi masih belum dicapai atau nampak tidak dicapai pun. Ya. Okey, Datuk. Dulu di Terengganu, di Besuk lah. Ambo pernah lihat satu poster daripada calon jabatan tanding, Datuk. Dia kata, kalau PAS menang, di Terengganu lah, sebab ini manifesto negeri ni, akan hapuskan hutang PTPTN. Jadi Datuk sebagai orang Terengganu, berpolitik di Terengganu, mungkin ambo takut ambo tertinggal lah. Sebenarnya memang PTPTN di Terengganu dihapuskan. Apa perkembangan dengan manifesto PAS Terengganu yang katanya nak hapuskan PTPTN tu? Ya, kita sebenarnya masih menunggu-nunggulah ya kalau ada satu pengumuman dibuat. Jadi kalau pengumuman pun belum dibuat, pelaksanaan tu saya rasa lagi jauh lah. Jadi rakyat-rakyat Terengganu ni, anak muda memang kecewa lah ya, PTPTN ni tidak disebut langsung kebelakangan ni dan pelaksanaannya masih begitu jauh. Ya. Jadi sekali lagi, dengan duit yang diberi terus dan janji yang diutarakan pada rakyat sebelum pilihan raya belum dilaksanakan, bagaimanakah mereka menguruskan pendapatan mereka? Ialah janji asas menghapuskan ya pinjaman PTPTN pun masih belum diselenggarakan. Saya rasa ini adalah satu isu anak muda mesti prihatin dan peka bahawa masa depan mereka di bawah kerajaan ini, betapa banyak duit pun masih tidak dibela. Jadi bagaimana anak muda dengan kos sara hidup meningkat, peluang pekerjaan makin berkurangan, akan orang kata survive di dalam sekitaran ya ekonomi yang agak meleset dan teruk hari ini, dengan mereka diperlukan membayar PTPTN seperti asalnya. Tidak nampak satu pengumuman, tidak nampak bayang pun lagi janji ini akan dilaksanakan. Maknanya PAS pelawak lah, pada pandangan Amo PAS pelawak lah. Amo nak tanya satu lagi, ni mungkin adalah membuktikan PAS pelawak, Datuk. Apa tu? Janji juga dalam manifesto PAS Terengganu pada PRU yang ke-14 kepada lelaki bujang yang berumur 21 tahun ke atas akan dapat satu tapak rumah. Oh, besar tu, hebat tu. Manifesto yang hebat tu. Kalau kita kira agak macam lembu boleh terbang kalau dia berjanji masa tu. Jadi sepengetahuan Datuk sebagai senator, sebagai ahli politik, mungkin Datuk pernah bercakap dengan rakyat bawah. Berapa orang dah sebenarnya yang dapat rumah orang muda lah seperti mana yang PAS janji dalam manifesto pada PRU yang ke-14? Ya, tempat tinggal atau tanah untuk membina rumah adalah keperluan asas yang amat diperlukan ya oleh semua pihak lah, terutama anak muda ya. Mereka nak cari kerja lagi, nak sara hidup lagi, nak tanggung family lagi. Dan saya beberapa minggu lepas ramai ya anak-anak muda dan beberapa NGO berjumpa dengan saya mengadu bahawasanya janji-janji yang telah diberi kepada mereka sebelum pilihan raya masih tidak nampak bayang pun lagi. Ya. Dan saya pun ada bertanya pada majlis-majlis daerah ya dan juga ahli-ahli majlis lah, bagaimanakah mereka akan melaksanakan ya pemberian tanah, rumah dan sebagainya pada golongan yang memerlukan. Di manakah dan apakah database ya atau senarai yang akan digunakan sebagai asas untuk pengagihan hartanah ini. Dan mereka tidak dapat menjawab ya. Mereka rasa perkara ini hanya boleh dijawab oleh yang berhormat yang berkenaan. Tapi saya menyatakan di sini bahawasanya sepatutnya tanah ini direkodkan di dalam satu database, siapa yang telah memiliki tanah, siapa yang telah memiliki rumah mampu milik, rumah kos rendah sebagainya, supaya tidak ada mereka yang dapat benda yang sama berulang-ulang kali ya. Jadi sekarang ini memang ramai orang mengadu, dia kata family yang dah dapat rumah, anak beranak dia, adik-beradik dia pun dapat rumah juga lagi dalam family yang sama. Jadi senarai itu tidak menyeluruh ya. Mereka yang dapat lagi kerana bukan mengikut keperluan tetapi mengikut orang kata kabel masing-masing lah. Kalau baik dengan yang berhormat tertentu, ada ikatan keahlian dengan parti politik tertentu, mereka yang dapat. Siapa cepat dia dapat lah, lebih kurang gitu. Ini tidak harus berlaku. Dan semasa saya di
KPKT lah, Kementerian Perumahan Kajian Tempatan. Saya juga ada bertanya di sana, selama ni bagaimanakah sistem yang digunakan? Ya, mereka kata tidak ada satu database untuk pengagihan rumah-rumah ini. Jadi mengikut selera Yang Berhormat kawasan yang berkenaan. Jadi kita rasa ini tidak boleh berterusan. Keperluan ini mengikut atas kemampuan atau kemiskinan mereka yang akan diberi. Ya. Tetapi kalau mereka terus memberi cara yang lama, mereka yang boleh akan boleh lagi. Ya. Dan masalah ini tidak akan dapat diatasi. Dan Terengganu sama juga. Ya, kerana mereka memang tidak menggunakan satu sistem yang boleh menyelesaikan situasi tersebut. Okey. Maknanya kalau kita bercakap tentang janji ni pukul 3 pagi bertakwil Datuk. Mana banyaklah janji yang maknanya retorik pilihan raya sajalah. Jadi kita beralihlah kepada prestasi MB Terengganu. Sebabnya MB Terengganu adalah daripada Parti Islam Se-Malaysia. Di Kelantan pun sama juga. Daripada PAS juga. Dan juga bawa narasi yang sama. Sebelum PRU nak bawa RU 355. Akhirnya senyap di tengah jalan. Kita tak tahulah, mungkin kerana takut MCA marah ke kalau bercakap tentang RU 355. Jadi kita nak tengok bagaimana prestasi MB Kelantan. Apa Islam ataupun kitab Parti Islam PAS beza dengan UMNO dulu dengan UMNO kini. Apa Islam yang dia bawa dah? RU 355 tak cakap dah. Walaupun dulu buat himpunan besar-besar. Hudud pun orang rasa di Terengganu pun tak bunyi, di Kelantan pun tak bunyi. Jadi kitab PAS hari ni, kitab mana yang PAS guna untuk menunjukkan sekarang ni PAS adalah parti Islam yang mentadbir Terengganu, ataupun sebenarnya sama saja dengan pentadbir UMNO, ataupun PAS lebih teruk. Itu Datuk boleh komen lagi lah. Yes, sebelum PRU 14 dulu, berapa kalilah RU telah dibawa ke Parlimen, telah dibentangkan, tetapi tidak dibahaskan. Adalah perkiraan antara BN UMNO dengan PAS. Ini satu pada saya lah, satu sandiwara lah, dibentang tapi tidak dibahas. 2-3 kali. Jadi alasannya kerana UMNO tidak benarkan. Tapi sekarang ni apa alasannya? Ya, PAS masih menguasai negeri Terengganu dan PAS juga sebahagian daripada kerajaan pusat persekutuan. Dan Menteri Undang-Undang yang menjaga hal ehwal Parlimen adalah Setiausaha Agung PAS. Jadi kalau dia nak letak RUU 355 di paling atas sekali pun, nak bahas sebelum subuh pun boleh. Boleh. Tapi kenapa sehingga hari ini tak sebut sepatah pun RUU 355. Ya? Dan hudud sebagainya lagi jauh lah. Apakah alasannya? Ya? Hak tu kita cakap pasal undang-undang, hak dia duk janji buih mulut. Buih mulut-mulut janji. Saya ingat lagi pasal RUU ni. Duk sewa charter bas pergi berarak di apa? Padang Merbuk. Sehingga sahabat saya ingat lagi. Sahabat saya Cikgu Fauzi naik bas kena serangan jantung, meninggal di Kuantan. Ya, betul. Pengorbanan ahli PAS ni, percayalah. Meruk orang Terengganu kata, cahaya meruk. Sungguhnya PAS ni nak bentangkan RUU, nak luluskan undang-undang Islam ni. Sampai ada yang berkorban, naik sampai meninggal pun ada. Tapi bila dah berkuasa, sebut orang tidak. Jadi kenapa? Ya? Apa lagi ni nak Menteri Undang-Undang pun Setiausaha Agung PAS. Dan semalam pula, ni isu satu lagi lah, mungkin ada kaitan juga. Dia cakap pasal adik ni. Adik yang ahli bomba yang meninggal. Dulu masa perkara ni berlaku, mereka pembangkang duduk gesa ni. Pembelaan untuk adik. Keadilan untuk adik. Sekarang ni dia kata, undang-undang ni perlu masa. Baru dia tahu undang-undang ni perlu masa. Dia kata undang-undang ni tak boleh buat cepat. Jadi hak adik tu ialah baru. Hak pasal RUU 355 ni, hudud ni bukan baru. Dah berbelah berpuluh tahun dah. Apakah alasannya? Jadi saya minta lah ahli-ahli PAS, tanya Yang Berhormat masing-masing di kawasan masing-masing. Apa jadi pada RUU 355, hudud dan sebagainya. Janganlah mereka duduk gunakan orang-orang di kampung dan desa ni untuk memegang kuasa, tetapi bila berkuasa 1001 alasan diberi. Dah tak ada apa alasan dah. Menteri Undang-Undang sendiri adalah daripada PAS. Setiausaha Agung PAS. Saya sebut 3-4 kali lah. Supaya orang faham. Tidak ada halangan satu benda pun. Kenapa?
Itulah saya minta ahli-ahli PAS berfikir pasal seksi. Saya rasa mereka ni adalah mangsa selama ni. Sebab di Kelantan Datuk, satu tahap betapa pentingnya RUU 355 ni, Menteri Besar bagi cuti pada hari Ahad kerana nak beri rakyat dia meramai-ramaikan di Padang Mabuk. Betapa pentingnya RUU 355 ni. Dan saya juga tak adalah angka tepat. Tapi hamba kira Datuk, lebih ratus ribu kerajaan negeri spend untuk satu majlis ceramah kecil-kecil, penerangan, panggil profesor nak bercakap tentang RUU 355 ni. Tapi saya sangat tersentuh bila teringatkan arwah sahabat kita juga, Cikgu Fauzi, yang sama-sama dalam NGO dengan royalty juga. Hamba ingat dia pergi kepada Mabuk. Betul. Dan dia meninggal dunia, semoga Allah ampunkan dia, semoga Allah merahmati dia. Tapi akhirnya hari ni di Kelantan bila wartawan tanya Datuk TMB, dia kata tidak semudah tu. RUU 355 bukan lagi keutamaan. Itulah yang berkata PAS ni janji pelawak. So soalan yang terakhir Datuk, sebagai orang Terengganu, sebenarnya mau respect kepada YB Raja Barin ni, walaupun berketurunan raja, tapi dia duduk dalam politik, merasai denyut nadi rakyat, dan dia sebenarnya berada dalam kubu kuat PAS di Terengganu. Di Kelantan tu kuat dah Datuk, tapi di Terengganu ni orang kata kalau balong orang PAS ni kedai makan tak boleh nak masuk. Kuatnya tidak, hamba pun tak sanggup, dia tak berani untuk berpolitik di Terengganu, dan respect Datuk berada di politik Terengganu. Yang mari daripada Kelantan ni, mari untuk jumpa dan buat interview bersama dengan orang yang berada di kubu kuat. Dan di bumi inilah ada yang mulia Tok Guru Haji Adi, orang panggil Haji. Di Kelantan ni Datuk, dia panggil Rusila ni tanah suci Rusila. Tapi sejak akhir-akhir ni kami jarang dengar berita dia Datuk. Dulu macam pejuang Melayu di himpunan atau program ISEP, baju putih, pasal pemandu mabuk, banyak di Facebook, di akhbar, berita tentang Presiden PAS. RUU 355 tak sempat bentang lagi, dah ajak rakyat untuk buat demo raksasa. Hari ni Datuk, tak tahulah sama ada mungkin dia sibuk ke Timur Tengah ke, ataupun dia sibuk mengajar di Rusila ke, tak bunyi pasal dia Datuk. Jadi sebagai orang yang pernah mengasihi dia, kami rindu dia Datuk. Jadi Datuk boleh beri tak jawapan kepada saya, di mana Tuan Guru Haji Adi Awang dari segi fizikal dia dan juga perjuangan Islam dia. Okey, itu soalan saya Datuk. Yalah, kita pun menaruh harapan yang tinggi lah pada Tuan Guru Haji Adi Awang sebagai bukan hanya Presiden PAS tapi duta khas ke Timur Tengah, kerana ialah dengan pengetahuan beliau dan pengenalan beliau dengan tokoh-tokoh Timur Tengah, kita mengharapkan beliau dapatlah membawa sikit sebanyak pelaburan ke Malaysia dalam waktu ekonomi begitu teruk di Malaysia ni. Sebelum pada Covid dan lepas pada Covid pun makin teruk. Jadi kita memang sangat berharap Tuan Guru Haji Adi dapat pergi ke Timur Tengah menggunakan pengaruh beliau untuk menarik pelabur ke Malaysia. Tetapi malangnya sehingga hari ini kita belum mendengar satu misi pun, perdagangan ke atau satu pertemuan ke dengan pelabur-pelabur Arab untuk dibawa ke Malaysia. Saya rasa itu adalah satu perkara yang kita rasa hampa lah, kerana inilah masanya kalau negara-negara Arab boleh datang membantu Malaysia, terutamanya Arab Saudi, kerana dulu Datuk Seri Najib lah yang ada satu hubungan yang rapat dan akrab dengan Tuan Guru Haji Adi Awang, begitu rapat dengan Raja Saudi, sehingga kan dapat derma berbilion-bilion ikut pada beliau. Jadi saya rasa kenapa tidak dengan jalinan baik Datuk Seri Najib dan juga kerajaan sekarang ni pun, kerajaan UMNO PN, tidak dapat menyambung jalinan mesra mereka PN dengan duta khas ke negara Arab ni untuk mendapat lebih banyak pelaburan daripada Arab Saudi khususnya ke Malaysia. Kalau dia boleh beri, orang kata, dana khas sebagai satu derma pada Datuk Seri Najib secara peribadi, kenapa tidak kepada Malaysia? Jadi saya rasa kenapa ini tidak berlaku? Atau adakah sekarang ini Malaysia juga telah
tidak begitu yakin dengan Arab Saudi. Kerana kita nampak sekarang ni Arab Saudi begitu mesra dengan Israel. Ya. Dan saya rasa jangkitan pun ada. Jangkitan ni ada sebelum pilihan raya 14. Satu convention di Kuala Lumpur telah menjemput begitu ramai ahli-ahli kerajaan Israel masuk ke Malaysia untuk berseminar. Tidak pernah berlaku. Ya. Pasport kita kalau buka pun tidak benarkan masuk ke Israel. Jadi orang Israel pun tak ada masuk ke kita. Kerajaan Najib telah benarkan. Dan apakah pandangan Presiden PAS tentang polisi kerajaan Barisan Nasional dahulu? Sehingga sekarang, adakah ini masih perlu diteruskan? Adakah beliau menasihati kerajaan kita ini untuk review balik hubungan kita dengan Israel? Baru ini pula kita dengar Malaysia telah membeli alat perisikan sebelum pilihan raya nak jadi spy ni pada kita semua ni daripada Israel. Jadi kalau kita beli alat dari Israel, database dia, komputer dia boleh tahu belaka maklumat kita. Mungkin dia boleh bawa balik ke Israel juga, beri ke Amerika sebagainya. Adakah duta khas kita ke Timur Tengah ni bersetuju dengan kerjasama begitu erat kerajaan Malaysia dengan Israel? Saya rasa ini juga perlu diatasi dan ditangani oleh duta khas kita. Kerana kita perlu membetulkan prinsip atau polisi luar negara kita. Sekarang ni kita macam tidak ada polisi. Boleh Israel boleh masuk, boleh beli alat dari Israel. Orang biasa tak boleh berniaga dengan Israel. Jadi saya rasa ini juga satu daripada tugas yang harus ditangani oleh duta khas kita. Menarik pelabur daripada negara Arab dan juga untuk memperbaiki keadaan kita dengan musuh besar orang Islam di Timur Tengah dan di dunia, iaitu Israel. Saya rasa ini adalah dua misi yang kita harapkan Tuan Haji Hadi Awang boleh menangani sebagai seorang pejuang Islam seperti yang dijanjikan sebelum menjadi kerajaan Malaysia. Saya rasa inilah harapan kita. Okey, kepada pegawai khas Ayah Cik yang sedang menonton, YB Raja Barit telah beri pendidikan percuma kepada Tuan Guru Haji Hadi apa yang dia perlu buat sebagai duta khas Timur Tengah bertaraf Sami Value. Jadi skop-skop kerja tu memang sangat menarik sesuai dengan tugas dia. Hari ni pun Datuk, kalau kita tengok, kalau dulu bawa pentadbiran Pakatan Harapan bawa Tun Dr. Mahathir, kita hubungan kita dengan India ni sangat tak comel lah. Kerana penindasan umat Islam di India. Tapi bila PAS menjadi Menteri Komoditi, tiba-tiba India menjadi baik dengan kita dan jual beli sawit ni sudah berlaku. Dulu bila kita nak jual sawit kepada China, kata kita pro komunis lah, pro China lah. Dari ni, kalau kita tengok, India yang di antara yang menindas umat Islam di India, dan Tun Dr. Mahathir memang mengambil dasar tidak berlembut dan lebih kepada Pakistan, kepada rakan kita. Hari nampaknya Malaysia sudah berubah. Itu juga di antara polisi-polisi yang kita tengok sama-sama. Adakah hari ini kita sudah ada hubungan baik dengan India kerana nak jual beli sawit? Kerana dulu, kerana kita sayangkan Dr. Zakir Naik, kita minta KJS supaya tidak melayang apa saja khainah negara India. Hari ni bila jadi KJS, maknanya sama je. Tapi kita masih sama lagi tentang polisi negara kita, tentang hubungan antarabangsa. Jadi comel lah yang Datuk sebut tadi, yang harus menjernihkan polisi-polisi sudah pastilah yang menerima gaji daripada KJS yang hari ini dia menjadi duta khas Timur Tengah yang kita gelar bertaraf Sami Value. Sebab dulu pun Sami Value dia pernah dilantik sebagai duta khas masa dia Presiden MIC. Hari ini Presiden PAS juga tidak berada dalam kabinet, dilantik duta. Pada pandangan saya adalah satu ghanimah lah untuk mengikat supaya PAS kekal di bawah kerajaan pentadbiran Perikatan Nasional. Jadi kalau ada Datuk ada nak tambah sikit lagi? Ya, betul lah, macam saya katakan tadi, bukan hanya polisi kita terhadap Israel telah berubah. Jadi orang kata pelik lah. Betul, sikap kita dengan India dengan penindasan Kashmir, ya, dan tidak ada perubahan sikap mereka. Modi ni, Presiden Modi, dia memanglah sangat-sangat orang kata anti-Islam dan perkauman dan sebagainya. Dia macam lebih kurang Donald Trump lah. Dia anti-Islam, yalah, bukan rakyat India semua ni, kerakyatan orang Islam berzaman-zaman lahir dan dibesarkan di India pun dihapuskan kerakyatan mereka. Apakah perubahan yang telah dilakukan oleh kerajaan India
untuk kita boleh berbaik-baik dengan mereka, memujuk mereka untuk membeli kelapa sawit kita semula. Adakah kita telah menggadaikan prinsip maruah perjuangan kita demi umat Islam di Kashmir? Kita tengok rakyat Malaysia selalu berdemonstrasi hari Jumaat tentang apa yang berlaku di Kashmir. Tapi PAS membisu hari ini. Israel pun membisu, Kashmir pun membisu. Apa yang India buat pada rakyat Islam di seluruh India pun membisu. Di manakah semangat perjuangan PAS hari ini? Itulah yang kita perlu tanya dan kita perlu satu jawapan. Dan apabila Presiden PAS dilantik sebagai duta khas ke Timur Tengah, satu kawasan yang begitu kuat Islam, sudah tentu beliau patut boleh mencorakkan polisi Malaysia menjadi lebih jelas memperjuangkan hak orang Islam bukan hanya untuk rakyat Malaysia tetapi seluruh dunia. Tun Dr. Mahathir diterima, disanjung oleh seluruh rakyat Islam di dunia kerana semangat beliau membela Palestin. Membela peperangan di Yaman. Yaman satu lagi. Kerajaan Najib dulu hantar askar. Kita soal di Parlimen tak mengaku. PAS tidak menyoal langsung daripada dulu sampai sekarang. Apabila kita jadi kerajaan, kita tarik balik askar kita daripada Arab Saudi. Kenapa duduk serang negara Yaman yang kerdil? Kerana itu proksi antara Saudi, Amerika dan sekutunya untuk menyerang Yaman. Jadi, saya rasa banyak perlu diperbetulkan di Timur Tengah oleh duta khas ke Timur Tengah. Saya minta lah, biarlah satu orang kata era baru dibuka supaya kita lebih kembali pada landasan yang lama. Malaysia menjadi juara negara-negara Islam yang ditindas, umat-umat Islam yang ditindas, yang menjadi mangsa Israel dan kekejaman negara-negara Islam yang ultra konservatif, pro negara mereka dan anti-Islam. InsyaAllah itulah harapan kita. Okey, kalau kita dengar tadi betapa kita bercakap tadi bukan isu yang remeh-temeh, tapi melibatkan polisi negara, polisi antarabangsa. Bahkan kita beri pendidikan khas kepada duta khas kita ni. Ini adalah satu mata pelajaran yang kalau boleh pegawai khas Tuan Guru Haji Hadi sedang menonton ni, tulis, molek, beritahu dekat duta khas tu. Inilah kerja-kerja yang dia perlu buat. Bukan dia ambil jawatan senyap. Hanya ambil jawatan untuk mempertahankan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri semata-mata. Jadi, hamba begitu berbangga dapat bersama dengan YB Datuk Haji Baharin. Dan insyaAllah, ini bukan yang pertama dan terakhir. Hamba akan banyak lagi berkunjung ke Terengganu kerana Kelantan dan Terengganu ni dua-duanya kami di bawah rejim. Rejim. Kenapa panggil rejim? Kerana mereka ni mempergunakan ataupun memperdagangkan Islam itu sebagai modal untuk berpolitik. Tetapi akhirnya tak ada benda pun dia bawa. Cukai tak turun, rakyat tu ditindas dan banyak lagi lah Islam yang nak bawa dulu semua hanya tertinggal dalam manifesto. Dan hari ni Tokai Balok semakin kaya, rakyat semakin miskin. Terima kasih dan teruskan menyokong hamba yang baru menonton channel ni. Hamba Jamil Yasir, jangan lupa subscribe dan sebarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.